Sultan Selangor duka cita dengan kenyataan Hadi. Akmal Saleh desak Perdana Menteri pecat Tiong King Sing. Ramai puas hati MP PAS disekolahkan oleh Shahrizan di Parlimen. Syed Abu Hussein sokong Anwar bukan disebabkan habuat. Pemimpin bersatu pertahan hubungan mesra Muhyiddin dan Abdul Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah duka cita dengan kenyataan Presiden PAS dalam artikel Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan yang ditulis oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 20 Februari lalu. Baginda mempersoalkan Hadi mempertikaikan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara, sedangkan agama Islam telah ditetapkan sebagai agama persekutuan semenjak perlembagaan digubal pada tahun 1957. Baginda turut menasihatkan Hadi supaya beliau lebih berhati-hati di masa hadapan agar tidak mengulangi perbuatan menghina Raja-Raja Melayu melalui kenyataan-kenyataan beliau yang boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini. Ahli-ahli politik dan pemimpin politik diminta tidak memperalatkan agama Islam dan mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing, titah baginda. Perkara ini disiarkan menerusi laman Facebook Selangor Royal Office. Surat bertarikh 27 Februari yang menzahirkan duka cita baginda kepada Pesuruhjaya PAS Selangor, Dato' Halim Tamuri turut diterbitkan. Surat tersebut ditulis oleh Setiausaha Sulit Sultan, Datuk Haji Munir Bani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didesak Ketua Pemuda UMNO untuk memecat Menteri Pelancongan Tiong King Sing berikutan beberapa isu baru-baru ini. Dr. Akmal Saleh berkata ia termasuk hidangan berasaskan babi bak putih yang dimasukkan dalam senarai makanan warisan negara serta penurunan pangkat Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tourism Malaysia Ammar Abdul Ghaffar. Katanya jika Ketua Pengarah Pelancongan diturunkan pangkat disebabkan prestasi merosot, maka alasan yang sama boleh digunakan kepada menteri yang bukan sahaja merosot tetapi menteri yang paling teruk dalam sejarah. Beliau menegaskan Menteri Kong Kali Kong lebih baik meletak jawatan. Terdahulu, Tiong menjadi tumpuan apabila Ammar mengesahkan menerima surat memaklumkan bahawa dirinya bukan lagi ketua pengarah agensi kerajaan itu berkuat kuasa 26 Februari. Tiong kemudian menjelaskan Ammar diturunkan pangkat sebagai timbalan ketua pengarah kerana tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan untuk menarik pelancong ke negara ini. Klip video tular sejak malam tadi di media sosial mengundang perbincangan hangat apabila Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan menemplak dan menyekolahkan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid. Ia selepas Ahli Parlimen PAS itu memberi contoh yang tidak tepat ketika mengulas mengenai 16 peruntukan enakmen syariah Kelantan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Rosul mendakwa selepas ini sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh lagi didakwa. Kononnya kerana kesalahan tidak berpuasa telah dibatalkan. Perkara itu dibantah Shahrizan yang menegaskan bahawa kesalahan tidak berpuasa sama sekali tidak termasuk dalam 16 enakmen syariah yang dibatalkan oleh mahkamah. Oleh itu, beliau menasihatkan Hulu Terengganu agar baca dahulu sebelum memberi sebarang contoh. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal berkata, ahli-ahli Parlimen Bersatu yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah secara rela hati tanpa dipengaruhi sebarang unsur pujukan atau habuan. Menurutnya, mereka mengambil keputusan itu setelah menyedari sudah setahun mereka menjadi pembangkang tetapi tidak ada apa-apa perkara yang boleh memanfaatkan rakyat di kawasan masing-masing.
Beliau berkata adalah tidak wajar bagi mana-mana pihak untuk melemparkan tuduhan kononnya mereka disogok untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar, terutamanya pada sesi Dewan Rakyat. Beliau merujuk kepada kenyataan Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saifuruddin Wan Jan ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat semalam yang mendakwa ada pihak tertentu menjanjikan habuan kepada sesiapa yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Syed Abu Hussein berkata ahli-ahli parlimen bersatu yang terlibat bersedia berhadapan sebarang tindakan termasuk mengosongkan kerusi masing-masing jika pindaan perlembagaan parti itu yang dijangka dilakukan dalam masa terdekat melarang mereka memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Wee Ka Siong mempersoalkan pendirian kerajaan yang tidak konsisten berhubung pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan. Bercakap dalam sidang media di Parlimen hari ini, Wee mempersoalkan mengapa SST dikecualikan berdasarkan penggunaan elektrik tetapi tiada nilai ambang ditetapkan untuk bil telekomunikasi. Sebelum itu, Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan mengumumkan bil air akan kekal dikecualikan daripada SST dan begitu juga penggunaan elektrik domestik kurang daripada 600 kilowatt. Beliau mempersoalkan mengapa hanya nilai ambang yang ditetapkan untuk sektor tertentu. Jika tiada nilai ambang untuk telekomunikasi, maka kita harus menghapuskannya. Ini selepas Amir dalam satu kenyataan semalam berkata, kenaikan cukai perkhidmatan akan datang hanya merangkumi aktiviti berkaitan perkhidmatan kemahuan dan aktiviti perniagaan keperniagaan serta tidak melibatkan perkhidmatan yang merupakan keperluan dan sebahagian daripada gaya hidup rakyat. Parti Pribumi Bersatu Malaysia mempertahan hubungan presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang disifatkan sangat mesra walaupun jarang berjumpa. Jelas Datuk Razali Idris ada krisis antara dua tokoh Perikatan Nasional itu yang dikatakan masih dingin seperti didakwa sebelum ini. Terdahulu, sumber melaporkan pertemuan Hadi dan Muhyiddin pada 14 dan 15 Februari yang pertama dalam tempoh 4 bulan didakwa gagal menyelesaikan masalah berbangkit menyebabkan hubungan mereka dingin. Sumber rapat dengan perkara itu mendakwa pertemuan 4 mata di kediaman Muhyiddin disusuli mesyuarat PN pada keesokannya hanya sekadar optik. Hubungan dingin itu antara lain berkait kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Pembelaan dalam kes Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor akan mengemukakan representasi kepada Peguam Negara bagi membatalkan dua pertuduhan menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Peguam Awang Armada Jaya, Awang Mahmud, yang mewakili Muhammad Sanusi memaklumkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Aslam Zainuddin bahawa beliau menerima arahan daripada anak guamnya untuk menghantar representasi itu dalam tempoh 4 bulan. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub pula memohon mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan kerana pembelaan boleh mengemukakan representasi itu pada bila-bila masa. Awang Armada Jaya kemudian memohon supaya senarai saksi pendakwaan diserah kepada pembelaan bagi membolehkan pihaknya menyediakan representasi yang sempurna. Abdul Malik berkata senarai itu akan diserah kepada pembelaan dan memaklumkan bahawa pendakwaan akan memanggil kira-kira 10 saksi untuk memberi keterangan. Sekian sahaja tujuh terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti tujuh berita Malaysia paling trending hanya di tujuh terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.